Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda bersama saya Ustaz Muhammad Nazib bin Muhammad daripada Masjid Istighfar 16 of the Talking Dome podcast, number 1 most podcast on Spotify charts. Alhamdulillah. Anda bersama saya. Kita sedang ini adalah episod ketiga dalam mengupas Ramadan FAQ. Saya ingatkan minggu lepas yang video lepas sudah habis, tapi ada lagi beberapa soalan. Kita akan kupaskan di sini insya-Allah. Alright. Apakah itu waktu imsak? Imsik nafsak. Apakah itu waktu imsak? Jika saya masih makan dan minum selepas waktu imsak, adakah ia membatalkan puasa saya? Biasanya imsak ni 10 minit sebelum masuk waktu subuh. Pengumuman imsak berfungsi sebagai peringatan bahawa sudah hampir masuk waktu subuh, maka adalah digalakkan untuk kita habiskan makan dan minum dengan segera. Ia adalah untuk mengelakkan daripada kemungkinan terlajak makan dan minum apabila masuk waktu subuh. Namun sekiranya anda masih makan semasa waktu imsak tetapi telah berhenti sebelum subuh, maka puasa anda masih sah. So ceritanya adalah untuk stop waktu imsak, okey. Yang penting sebelum masuk subuh jangan makan. Okay. And bagi siapa yang menggunakan radio melalui handphone anda, sebaiknya tidak, kerana radio handphone ni lambat. Lambat seminit kadang-kadang frekuensinya. Jadi kalau dia radio yang antena, insya-Allah samalah. Ala kulli hal, tak ada alasan untuk tidak tahu waktu azan pukul berapa. Jadi sebaiknya 1-2 minit sebelum masuk azan berhenti dan ambil wuduk, bersedia untuk solat subuh. Ya. Saya ingin melakukan solat tarawih. Bagaimana cara untuk melaksanakannya? Ini nanti kita ada separate ya. Nanti kita cerita pasal how to do solat tarawih. Okey, insya-Allah. Ada yang menyatakan bahawa kita harus melakukan witir selepas tarawih jika kita tidak harus melakukan witir selepas tarawih jika kita merancang untuk bangun qiyam. Adakah ini benar? Okey. Biasa kita kalau kat masjid kita solat tarawih 8 rakaat atau 20 rakaat, kemudian kita ikuti dengan witir 3 rakaat. Jadi sekarang ceritanya nak qiyam ni, besok paginya nak qiyam, kata witir tu penutup. Jadi macam mana ceritanya? Solat witir boleh dilakukan selepas solat tarawih di kebanyakan masjid sebagai penutup solat malam yang dilakukan di bulan Ramadan. Oleh itu, jika seorang telah melaksanakan 3 rakaat witir selepas tarawih dan kemudian bangun pada waktu malam untuk menunaikan solat tahajud, maka beliau boleh melakukan solat witir sebagai tambahan kepada 3 rakaat yang telah dilakukan selepas tarawih tadi. Caranya untuk melakukan adalah dengan solat 2, 4, 6 atau 8 rakaat dengan niat usolli sunat witri rakataini ada lillahi taala. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Jadi witir ni dia punya maksimum is 11 rakaat. So bila awak dah solat 3 selepas tarawih, okey, dan besok paginya yang penting ganjil. Besok pagi awak solat tahajud, awak tutup dengan 2. So 3 yang semalam malam 3 dengan lepas tahajud 2 is 5. Awak 4 plus awak kalau solat 4 pagi selepas tahajud awak solat 4, lepas tarawih awak solat 3, jadi masih 7. Awak solat 6 selepas tahajud, tapi 3 tadi awak dah solat malam, totalnya 9. Awak solat 8, 8 lepas tahajud, so 8, 9, 10, 11. So tak ada satu witir, tak ada 2 witir dalam satu malam, tak ada 11 witir dalam yang difahamilah, wallahu taala alam. Jadi boleh, tak ada masalah. 3 di malam, 2 campur 2 pagi selepas tahajud, not a problem. Alright. Adakah benar kenyataan bahawa seorang yang ingin melaksanakan solat qiyam perlu tidur terlebih dahulu? Qiyamul lail berarti berdiri malam. Qiyam diri, al-lail malam, berdiri malam. Di sisi Islam yang membawakan maksud suatu ibadah solat malam yang sunnah yang masanya bermula selepas solat isyak sehingga sebelum masuk subuh. Itu period timing dia. Solat qiyam juga kadang-kala diertikan dengan solat tahajud. Amat digalakkan, bukan wajib, bagi seorang yang telah berniat untuk melaksanakan solat qiyam untuk tidur terlebih dahulu. Digalak-galak-galakkan. Kalau yang lebih pedas, biasanya kita tak boleh bangun qiyam ni kerana pagi siang hari banyak buat maksiat. Itu satu sepakan yang begitu hebat. Hebat sangat. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, niatlah dapat bangun daripada sekarang ni kita biasakan bangun jam 5 pagi.
jam 5 pagi, golek 5.30 baru bangun kan. 5.30 tu qiyam lah. Kalau boleh. Kalau tak boleh, tak boleh. Kalau boleh, alhamdulillah. Kerana ingat, kita ni nak training untuk apa? Untuk dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر. صدق الله العظيم. Seterusnya, saya sering mendengar bahawa Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Adakah saya perlu menghabiskan malam itu dengan beribadah? Jika iya, bagaimana boleh saya lakukan? Banyak clue Nabi SAW berikan tentang Lailatul Qadar. Ada ulama kata daripada awal Ramadan boleh cari. Tapi Nabi SAW ada kasih clue, Masya Allah. Ini untuk galakkan kita banyak ibadah. Cluenya 10 malam terakhir. Cluenya lagi malam-malam ganjil. Cluenya lagi 27. Boleh jadi 27, boleh jadi 25. Ala kulli hal, kalau tak biasa buat, memang tak akan dapat. Cerita dia gitu. Jadi insya-Allah usahakan untuk mendapatkan ia. Allah SWT telah berfirman, yang tadi ayat tadi sudah dibaca, ada beberapa pandangan ulama tentang tarikh sebenar Lailatul Qadar. Satu pendapat, Lailatul Qadar jatuh pada malam-malam ganjil, 21, malam ke-21, 23, 25, 27, 29 Ramadan. Maka pada pada malam-malam tersebut adalah jika baik kita meningkatkan ketaatan kita kepada Allah SWT dengan amal ibadat seperti solat sunat, tahajud boleh, hajat boleh, witir boleh, taubat boleh, tasbih boleh, membaca Al-Quran. Kadang-kadang penat kan, dah solat lama ni, nak rest, baca Quran pula. Kemudian nak rest, bersolawat pula. Kata Nabi SAW, nak rest, banyak berzikir. Nak rest, banyak beristighfar. Sambung lepas tu solat. Buat rutin yang itu. Biasa buat rutin yang itu. Kena ada banyak variety. Kalau tak nanti penat. Kalau tak biasa. Kalau yang biasa memang on. Dia boleh daripada pukul 4 sampai pukul 6, 2 jam dia boleh berdiri. Sebenarnya 4 sampai 5.30 lah. 5.30 dia nak sahur. Wallahualam. Imam Ahmad, Ibn Majah dan At-Tirmizi rahimahumullah telah melaporkan sebuah hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah SAW telah mengajar beliau doa yang dibaca semasa Lailatul Qadar. Apa doanya? Ya Allah, Engkaulah yang paling pengampun, Engkau suka mengampunkan, maka ampunkanlah kami. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Boleh, ataupun Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Boleh mana-mana. Antara dua. Yang penting cuba lakukan. Adakah kita harus menyatakan niat untuk sahur dan untuk berbuka puasa? Sahaja aku sahur kerana Allah SWT, sahaja aku iftar kerana Allah SWT, tidak ada. Tidak ada niat untuk bersahur atau berbuka puasa. Satu-satunya niat yang diperlukan adalah untuk perbuatan puasa itu sendiri. Sebaliknya, kita disuruh untuk membaca doa makan dan minum sebelum bersahur dan sebelum dan selepas berbuka puasa. Sebelum berbuka puasa, baca bismillah, baca Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Kalau berbuka puasa ni sebenarnya bukan Allahu Akbar terungap, tidak, tetapi ada doanya. Dhahaba dhama'u wa ibtala'til 'uruq. Allah, kemudian makan sikit, minum sikit, kemudian Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqaka bi rahmatika ya arhamar. Kemudian baru makan selanjutnya. Pasal jadi kita tak terus terperanjatkan perut kita. Azan, kita buka dengan kurma, dengan air. Relax, doa lagi satu, baru makan. Pasal yang first makan tu yang buat kita sibuk nak makan semua benda. Jadi bila kita dah stop dekat first makan tu, kurma dengan air, kita relax sekejap, nanti tak banyak benda yang perlu kita makan. Cubalah. Cubalah. Ya. Tayyib. Doa yang lagi satu adalah, ya Allah, untukmu, Allahumma laka sumtu, untukmu saya berpuasa, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, wa ala rizqika aftartu. Dan dengan nikmatmu aku berbuka. Wallahu alam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Soalan yang terakhir. Ibu bapa saya sudah uzur, Pak, dan tidak berdaya untuk berpuasa. Apakah yang perlu beliau lakukan? Ini untuk orang yang uzur. Bagi orang-orang yang warga emas merasa sukar untuk berpuasa, adalah digalakkan untuk mereka berbuka puasa. Bukalah, tak payah puasa.
Pasal memang syaratnya awak memang tak boleh. Ya. Begitu juga bagi mereka yang sakit serta tidak mempunyai harapan untuk pulih, dia juga digalakkan untuk berbuka puasa. Sakit ataupun tak ada harapan pulih, tak payah puasa, ya. Untuk menebus puasa mereka, mereka perlu membayar fidyah untuk memberi makanan kepada orang miskin. Harga bersamaan dengannya atau harga bersamaan lupa nak tutup dia punya ni, maaf, sekitar one berapa, $1.40, tak tahu masih lagi $1.40 ataupun tidak, bagi setiap hari mereka tidak berpuasa. Ini adalah kelonggaran yang Allah SWT telah berikan kepada mereka yang tidak mampu berpuasa. Ibn Abbas radhiyallahu anhu berkata, keringanan diberikan kepada orang tua, tetapi sebagai ganti beliau mesti memberi makan kepada fakir miskin bagi setiap hari beliau meninggalkan puasa. Anak-anak take note, ibu bapa kita jangan lupa, anak-anak take note, tulis berapa hari. Jadi lepas dah habis Ramadan tu, bayarkan fidyahnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Beliau tidak perlu pula untuk mengqadha, kerana ni orang dah warga emas, sudah tak perlu untuk bayar balik puasanya, hanya bayar fidyah saja. Wallahu ta'ala alam. Dan Allah SWT firman dalam Al-Quran, dan wajib atas, yang bermaksud dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan bayaran fidyah lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan walaupun sedemikian, berpuasa itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahui. Surah Baqarah ayat 1984. Wallahu ta'ala alam. Kita berjumpa lagi pada ruangan yang lain. Semoga ada manfaatnya. Yang baik itu datang daripada Allah SWT. Kekurangan daripada saya sendiri, saya mohon dan maaf. Kita berjumpa lagi pada sesi yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.